Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak komited untuk mewujudkan pusat kanser di negeri ini dengan menawarkan pinjaman sebanyak RM1 bilion kepada Kerajaan Persekutuan bagi tujuan pembinaan pusat berkenaan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menegaskan usaha ini penting agar rakyat negeri ini termasuk Sabah dan Kalimantan Indonesia boleh mendapatkan rawatan perubatan dengan kos yang lebih murah tanpa perlu membayar tambang penerbangan yang mahal. So I would suggest that to the federal government for us to have a cancer center here is very costly, I know. Because to set up the center, it may cost about 800 million to 1 billion. And that's where the state can collaborate with the federal government. We can advance to you to build this center at Sarawak cost. Then the rest, the ministry have help. The doctors, all, including the equipment that we provided the Ministry of Health. We build the building. Kalau menteri gan 800 juta, mungkin we can afford it lah. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Makan Malam ulang tahun ke-20 Pusat Jantung Sarawak di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di sini pada malam Isnin. Premier Sarawak menambah kerajaan Sarawak mungkin mampu menanggung kos itu kerana mempunyai modal keuangan tertentu untuk menubuhkan pusat ini dan ada cara untuk memulihkan kos. Jadi sebab itu saya rasa for our future, we have to think forward how to build this facility for our people. Jadi saya harap menteri, timbalan menteri, mana timbalan menteri? Ada orang sebutik ni. Dia tahulah the need of rural people. Dan Director General pun ada sini. The top people. We can bincang on this. How we implement it. Kalau boleh. Actually, I have done my homework. Kalau you agree, we can start it by end of the year. To start this one. In terms of financial regime, how to finance it. But at the end of the day, it is a decision of the federal government. But we can collaborate for the sake of our people. Sabah, Sarawak, mungkin later on our friends di Kalimantan within ASEAN cooperation in terms of healthcare. Jadi ini, I think we have to think beyond that. Then Malaysia at least can contribute to the healthcare of this region. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut bercadang untuk menghantar delegasi yang diketuai Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian untuk lawatan kerja ke syarikat Samsung Biologic di Seoul, Korea Selatan. Katanya syarikat itu sedang menjalankan penyelidikan kanser khususnya mengenai pembuatan ubat-ubatan. Turut hadir isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tunku Bujang, Datuk Seri Profesor Dr. Sim serta isteri Datin Sri En Ong, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan isteri Datin Amar Baduya Bujang, Menteri Kesihatan Malaysia Dr. Zaliha Mustafa dan Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Lukanisman Awang Sauni. Paparan selanjutnya, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat Kuri Taib selamat tiba di Hornbill Skyways lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 8.50 malam Isnin. Ketibaan Tun Pen Sri Abdul Taib dan isteri disambut oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Bureau Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Datuk Bandar Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng dan Pengurus Besar Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, SEDC, Abdul Hadi Datuk Abdul Kadir. Kepulangan beliau adalah untuk menyambung khidmat sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak selepas beristirahat selama sebulan di luar negeri.
Pada 11 Januari lepas, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib telah dianugerahkan Nona VIP Award sempena anugerah pengiktirafan Nona Superwoman Award 2022 yang telah diadakan di Kuala Lumpur. Seterusnya, media arus perdana masih lagi relevan sebagai platform berita utama walaupun dengan kemunculan pelbagai media baru pada masa kini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, media arus perdana bukan sahaja terdiri daripada wartawan tetapi turut mempunyai pengarang serta penyunting berita bagi memastikan maklumat yang disampaikan sah dan tepat. So the mainstream media will continue to play an important role in the past, because you're the only one, but currently also, despite all these emerging and evolving methods of transmitting the news, maybe TikTok and so on. So why there is a mainstream still has a role? Because your professionalism and your credibility. Professionalism and your credibility, and that is something which we need to, that value we need to treasure it. Make sure that we don't lose that values. And for that, right, we are so important, especially for Sarawak, right? I mean, Sarawak, we really need all of us to make sure that we really help us to speak out in case some of these news are not true. And you need to help us to speak out because Sarawak is at a critical stage in the next between now and 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penghargaan Media 2023 Anjuran Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching, Samarahan dan Serian di Kuching pada Isnin. Katanya lagi, para pengamal media harus berperanan sebagai ejen penyampai berita yang diyakini kesahihannya dan berinformasi kepada rakyat. Hadir sama pada majlis berkenaan Presiden Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching, Samarahan dan Serian, Datuk Richard Wee, Ahli Majlis Tertinggi Persatuan dan para pengamal media. Keperkembangan berikut, peniaga ayam dan daging di Sarawak disarankan agar mendapatkan pensijilan halal Malaysia bagi menjamin status produk yang dijual. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pensijilan halal Malaysia bagi perniagaan tersebut adalah antara usaha Majlis Islam Sarawak MIS memudahkan masyarakat Islam untuk mendapatkan ayam dan daging yang disahkan halal di premis jualan. Menurut beliau, secara keseluruhannya terdapat 4 daripada lebih 80 perniagaan jualan ayam dan daging di seluruh Sarawak sudah mempunyai pensijilan halal Malaysia. Justru katanya, MIS akan terus berusaha untuk memperbanyakkan pensijilan halal bagi perniagaan ayam dan daging di seluruh Sarawak. Beliau berkata demikian ketika melakukan lawatan ke KNL Farming Food Industry Sdn Bhd dan Pasaraya Choice Ria Semariang Kuching pada Isnin. Jelasnya, KNL Farming Food Industry sedang dalam proses untuk mendapatkan pensijilan halal Malaysia untuk premis-premis jualannya di seluruh Sarawak. Pasaraya Choice adalah premis jualan yang pertama mendapat pensijilan halal Malaysia bagi jualan ayam dan daging di negeri ini. Dalam perkembangan lain, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datu Hee Cheng Kee mengadakan lawatan kerja rasmi ke Pejabat Perhubungan Sarawak di Kuala Lumpur pada Isnin. Turut menyertai beliau Pengarah Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak, Datu Muhammad Junaidi Mohidin dan timbalannya Hamdan Syarbini. Lawatan kerja tersebut bertujuan berkongsi pendapat dan pandangan berhubung perkara berkaitan termasuk membincangkan beberapa isu yang dihadapi oleh pentadbiran Pejabat Perhubungan Sarawak di Kuala Lumpur. Datuk Hee serta rombongan juga berkesempatan meninjau keadaan sekeliling pejabat berkenaan yang sedang menjalani proses penambahbaikan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Mebafakta, salam UKAS.